إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita senantiasa mensyukuri Allah taala serta membaharui iman dan meningkatkan darajat ketakwaan kita kepada Allah taala. Lebih-lebih lagi, kita sedang berada di perhujungan bulan Syaban. Tidak beberapa jam ataupun beberapa saat lagi yang akan datang, kita akan menerima satu tetamu Allah Ta'ala, bulan yang sangat barakat, bulan yang dipenuhi dengan rahmah, yaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, Jumat hari ini adalah di antara Jumat yang terakhirnya pada bulan Syaban, dan kita akan menemui Jumat hadapan sedangkan kita sudah pun berada pada bulan Ramadan. Maka bagi setengah-setengah negeri, setengah-setengah negara, maka pada hari Jumaat ini menjadi hari untuk mereka melihatnya anak bulan Ramadan. Bagi negara yang dapat menyaksikan awal bulan Ramadan, maka mereka akan mendahului kita di dalam ibadat berpuasa. Boleh jadi mereka berpuasanya mulai pada hari Sabtu. Tetapi dalam negara kita ini, kita hanya baru melihatkan anak bulan pada hari Sabtu, dan kemungkinan akan nampaknya anak bulan, dan kita akan dapat berpuasanya hari yang pertama pada bulan Ramadan, hari Ahad. Sekiranya tidak kelihatan anak bulan, maka kita akan berpuasanya pada hari Isnin yang akan datang ini. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan rahmat sedang menunggukan kita. Bulan yang segala-gala kebaikannya, perhimpunan segala ibadat sedang menunggu kita. Apabila datangnya bulan Ramadan, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila datangnya bulan Ramadan, akan dibuka segala pintu kebaikan atau pintu rahmat, dan ditutup segala pintu kejahatan neraka jahannam, dan juga akan dibelenggukan segala syaitan. Maka rahmat yang akan menunggu kita pada bulan Ramadan ini memiliki beberapa pintu-pintu yang berbezanya, pintu-pintu yang banyaknya, bentuk dan rupa yang berbagai-bagainya, supaya kita menjadi hamba yang senantiasa mensyukuri Allah, senantiasa menghimpunkan segala kebaikan dan rahmat itu. Sebesar-besar pintu rahmatnya pada bulan Ramadan ini ialah ibadat berpuasa. Kerana puasa bulan Ramadan
di antara ibadat rukun daripada rukun 5 yang kita senantiasa mengetahui. Dan ibadat berpuasa adalah di antara tiang yang terbesar untuk menegaknya al-Islam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasanya dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, difardukan ke atas kamu oleh berpuasa seperti mana yang diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu akan berpuasa. La'allakum tattaqun, kerana kemoncak tujuan kita berpuasa ialah menzahirkan sifat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi pada bulan Ramadan, bulan yang Allah taala menurunkan Al-Quranul Karim sebagai hidayah kepada kita, sebagai penerangan cara hidup kita pada dunia ini. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang sesiapa yang dapat menyaksikan akan ini bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Nabi SAW sudah memberi berita gembira kepada seseorang yang senantiasa berpuasa dalam hadis qudsi. Qala Allah Azza wa Jalla, sabdanya, firman Allah Ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, semua amal anak Adam maka adalah baginya malakan berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, malaikat puasa sahaja yang Allah Ta'ala menentukan pahalanya di sisinya sahaja, dan dia sahaja yang berhak memberi upahan, memberi ganjaran, memberi balasan kepada hamba-hamba yang berpuasa. Wasiyamu junnah, dan ingatlah bahawa puasa itu adalah sebagai binting untuk menjagakan kita daripada segala kejahatan. Apabila kamu dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah kamu jagakan perkataan, jagakan akhlak, jagakan gerak-geri kamu. Fala yarfus wala yaskhab, jangan sama sekali kamu menutur dengan tuturan yang huduh, jangan sama sekali kamu marah, benci, dengki dan bercakapan yang jahat. Fa in sabahu ahadun, apabila ada orang yang memaki kamu ataupun mengajak memerangi kamu, maka hendaklah kamu mengingati mereka, inni saim, aku ini sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi sesungguhnya diri aku ini, diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah genggaman Allah Taala, la khulufu fammis saim, bahuan mulut seseorang yang berpuasa di sisi Allah adalah lebih harum daripada bahuan kasturi. Bagi orang yang berpuasa, maka dia ada dua kegembiraan. Satu kegembiraan dalam dunia ini ketika dia berbukanya puasa, dan satu kegembiraan yang ditaruhnya kepadanya ketika dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, barang sesiapa yang berpuasanya bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keihtisab, maka nescaya dia akan diampunkan dosanya yang terdahulunya. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita sudah pun berada pada bulan Ramadan, tidak beberapa saat yang kita menunggu ini, hati kita senantiasa menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Kita merasai bahawasanya Ramadan adalah di antara ibadat yang setinggi-tinggi ibadat, dan menjadi ibadat mendekati kepada Allah, sebaik-baik ibadat mendekati dengan Allah, dan dia adalah di antara fardu yang paling besar di kalangan amalan-amalan fardu. Setengah daripada pintu rahmat lagi dalam bulan Ramadan ialah pintu al-qiyam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang sesiapa yang berdirinya di waktu malam dengan penuh keimanan dan penuh keihsaban, nasya akan diampunkan dosanya yang terdahulunya. Siam berpuasa di waktu siang hari, qiyam berdirinya di waktu malam hari. Maka qiyam yang dilakukan oleh kita yang dinamakan salatul tarawih di mana-mana tempat, di masjid, di mana sahaja, lebih lagi yang aulanya di masjid-masjid. Marilah kita memenuhi ruang masjid ini dengan para musallin. Jangan dipenuhi ruang masjid dengan tiang-tiang. Jangan memenuhi masjid dengan tiang saja. Jangan memenuhi ruang masjid dengan sejadah saja, tetapi kosong daripada orang semaya. 2 tahun yang dahulu, ramai di kalangan kita dakwa kerajaan kata apa sejik. Cula takwi gena boleh lari tak sewi semaya terawih dalam keadaan penyakit wabak corona atau covid yang kita mengetahui. Tetapi tahun ini belum lagi ada arah daripada pihak berkuasa. Maka setiap masjid, saya yakin bahawasanya setiap masjid, pimpinan masjid, AJK masjid, usaha dan menampung, usaha buat cadangnya untuk menerima kehadiran tuan-puan, kehadiran para makmum untuk mengimarahkan masjid melalui qiyamul lail atau melalui salatul tarawih. Kerana barang sesiapa yang mendirinya tarawih sehingga sesudahnya imam, dia akan diberi pahalanya qiyamul lailatahu, seolah-olah dia berdiri malam sepenuh malam. Hadis Nabi yang diceritakan oleh Abi Zarr radhiyallahu taala anhu, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyam lailatahu. Barang sesiapa yang mendiri beserta dengan imam sehingga sudahnya imam, dituliskan bagi dia qiyam lail ataupun mendiri malam sepenuh-penuhnya. Maka dengan ibadat yang kita akan lakukan pada bulan Ramadan ini, ingatlah bahawasanya umur kita, Allah Ta'ala telah melepaskan kita sudah 2 tahun di zaman corona. Sudah 2 tahun yang kita tidak dapat berhimpun di masjid. Sudah 2 tahun yang kita tidak bersama di dalam upacara berbuka puasa. Sudah 2 tahun yang kita tidak himpun dalam semayang tarawih, dalam berbagai-bagai kecekam ataupun kegiatan-kegiatan masjid. Maka pada tahun ini alhamdulillah, insya-Allah Allah Ta'ala akan mengizinkan kita supaya kita dapat mengembalikan apa kekurangan, apa ibadat yang kadang-kala kita tidak boleh lakukan pada 2 tahun yang lalu. Tetapi walaupun demikian, jagaan kita dan masih lagi kita dituntut supaya jaga kesihatan penyakit yang merebakkan di zaman kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada pintu rahmat yang dibuka luasnya pada bulan Ramadan ini, ialah babul Quran, pintu Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Ta'ala memilihnya bulan Ramadan sebagai bulan yang diturunnya Al-Quran kepada hambanya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya akan Al-Quranul Karim. Maka apakah sepatut sikap kita dengan Al-Quranul Karim? Adakah kita hanya berpuas hati dengan kita baca sikit daripada qiraah, ataupun kita merasa tidak cukup dengan apa yang kita lakukan? Baca lagi, baca dan baca sehingga sekurang-kurangnya kita azam dan niat
untuk mengkhatamkan sekurang-kurangnya sekali dalam bulan Ramadan. Sekali melalui dengar dengan imam, sekali melalui baca dengan lidah kita. Itu serendah-rendah darajat kita dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah, yang kita sering mendakwa kita ini mazhab Asy-Syafi'i, tetapi betapa besarnya, betapa banyaknya Imam Syafi'i rahimahullah tentang Al-Quran. Khatamnya setiap hari dengan Al-Quran. Sehari sekali di waktu siang hari dan sekali di waktu malam hari. Betapa kuatnya mereka membacanya kitabullah. Tetapi kita adalah umat, kita adalah lemah untuk membanyakkan baca Al-Quran. Ruangkanlah masa dalam bulan Ramadan, membanyakkanlah masa kita pada bulan Ramadan dengan membaca Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran dan as-siyam, puasa, akan menjadi syafaat kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Katanya puasa, mana'tuhu 'anit ta'ami wasyarab. Dengan sebab akulah menegahkan dia daripada makan dan minum di waktu siang hari, fasyaffi'ni bihi. Minta daripada Allah supaya aku dapat syafaatkan dia. Katanya Al-Quran, mana'tahu 'anin naumi. Dengan sebab akulah ditegahkan dia daripada tidur waktu malam, maka aku juga meminta syafaatkan ia. Maka Allah Ta'ala mengizinkan kepada siam, puasa, dan mengizinkan kepada Al-Quran supaya memberi syafaat kepada ampunannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa tingginya ibadat yang kita akan menemui pada keesokan hari. Pada keesokan hari, boleh jadi Ramadan pada tahun ini akan menjadi Ramadan kali yang terakhir pada diri kita. Anggapkanlah Ramadan yang kita akan menerima ini seolah-olah Ramadan kali yang terakhir yang kita akan menemuinya. Setelah rahmat jaganya Allah Ta'ala, selamatnya kita daripada 2 tahun lalu daripada penyakit Covid. Ramai di kalangan kita sudah dihinggap oleh penyakit Covid, dan ramai di kalangan kita sudah sembuh daripada penyakit. Tetapi bilangan banyak juga di kalangan kita yang Allah Ta'ala kembali mereka disebabkan penyakit Covid ini. Bayangkanlah kalaulah mereka masih hidup lagi dalam alam dunia ini. Bayangkanlah kalau mereka itu masih hidup lagi di alam dunia ini, dan mereka mengetahui bahawa Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir mereka dengan dunia ini. Macam mana kita akan lihat ibadat mereka? Tetapi tidak ada sesiapa yang mengetahui sebanyak berapa kali lagi yang kita akan dapat Ramadan. Anggapkanlah Ramadan sebagai Ramadan yang terakhir. Mudah-mudahan anggapan itu akan menambahkan kesungguhan kita, yang apabila Allah Ta'ala memberi peluang pada tahun ini, bersungguhlah di dalam berpuasa, bersungguhlah di dalam berqiyam, bersungguhlah di dalam membaca Al-Quranul Karim. Hadirin Jumaat dirahmati Allah Ta'ala, selain daripada itu, di antara pintu rahmat juga bulan Ramadan ialah babud doa, pintu doa. Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah ayat sakut dengan puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendak apabila ditanya hamba aku tentang aku, maka jawabkanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini sangat dekat, senantiasa menerima permintaan para peminta apabila dia idza da'an. Syarat Allah Ta'ala nak terimakan doa idza da'an, apabila kita minta. Apabila kita minta, maka itulah syarat yang pertama untuk menerima permintaan kita. Tetapi kadang-kala, adakah kita suka nak meminta kepada Allah?
ataupun mulut yang ada ini hanya diguna untuk meminta sesama kita. Kita pandai minta sesama kita, minta tolong orang tu, minta tolong orang ni, minta royak kesusahan lagu ni sesama kita, tetapi kita tak pandai nak minta, nak mengaduha kesusahan kita kepada Allah. Sedangkan kita dengan Allah tidak ada perantaraan. Orang yang berpuasa, Allah Ta'ala akan bukanya pintu langit untuk menerima thalathatun la yuraddu du'aahum ataupun da'awatahum, setengah daripadanya as-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa atau orang musafir ataupun imam adil ataupun orang yang kena zalim. Semua ini adalah di antara golongan orang yang Allah Ta'ala membukakan pintu langit untuk menerimanya doanya. Lebih-lebih lagi di waktu malam, di waktu sahur, di waktu kita bangun untuk memakankan makanan barakat, di waktu belumnya fajar, maka gunakanlah masa yang sempit itu untuk kita berdoanya kepada Allah. Berkatanya Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, aku berkata apabila aku sudah berbuka puasa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir li. Itu di antara doa para sahabat. Maka apabila kita bercakap tentang doanya kita pada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala memberi peluang setiap detik masa pada bulan Ramadan, kerana tidak ada satu di antara bulan yang paling mulia dan barakat daripada bulan Ramadan. Bulan yang berhimpungnya segala ibu ibadat dalam suatu masa, maka berhimpungnya 2-3 ibadat. Siang hari kita berpuasa daripada terbitnya fajar sehingga jatuhnya matahari. Di saat yang kita berpuasa juga kita menunaikan solat fardu zuhur, solat fardu fajar, solat fardu zuhur, solat fardu asar. Orang panggil ibadat son ibadah. Dalam satu masa 2 ibadat sekaligus yang kita lakukan terhadap Allah Ta'ala, maka betapa besarnya kedudukan kita pada bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi pada akhir malam, Allah Ta'ala turun ke langit dunia di setiap waktu malam yang tertinggalnya 1/3 di waktu malam. Fayaqulu man yad'uni, Allah Ta'ala akan menyaut dan memanggil sesiapa yang akan berdoa kepada aku, nasya aku akan menerima doanya. Sesiapa yang meminta kepada aku, fa'utiyahu man yastaghfirani fa'aghfirullah. Siapa yang ingin untuk minta istighfar kepada aku, supaya aku memberi keampunan kepadanya. Kita kalau ada orang-orang raja negeri misalnya, ataupun raja atau mana-mana pembesar yang sanggup nak bui segala-gala pada kita, sanggup nak lindungi kita, sanggup nak buat tu buat ni kepada kita, maka kita akan merasai tenangnya jiwa. Tetapi adakah kita merasai tenang jiwa di saat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi segala-galanya kita pada bulan Ramadan? Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, selain daripada pintu rahmat itu, juga pintu babus sabar. Kita dapat mempelajari tentang kesabaran kita. Sabar daripada lapar dan dahaga. Sabar daripada menggunakan syahwat yang menjadi perkara yang harus kita lakukan pada bulan-bulan yang lain, tetapi menjadi haramnya pada siang di waktu Ramadan. Haram daripada makan, haram daripada minum, haram daripada bersetubuh, supaya mengujikan kesabaran kita, supaya kita dapat menjagakan syahwat perut dan syahwat keinginan nafsu kita, supaya mengangkatkan darajat kita manusia menjadi darajat orang-orang yang senantiasa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, barang sesiapa yang dapat sabarnya pada bulan Ramadan, dapat mujahadah diri dia, lawan dengan lapar, lawan dengan dahaga, lawan dengan syahwat, maka tentu dia akan dapat ganjaran yang paling besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena Allah Ta'ala akan menyempurnakan balasan orang-orang yang sabar itu dengan tidak terhitungnya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin Jumaat dirahmati Allah Ta'ala, maka pintu yang terakhir yang saya sebut dalam khutbah ini, di antara pintu rahmat Allah Ta'ala pada bulan Ramadan ialah Allah Ta'ala membukakan babus sadaqat, pintu sadaqah, pintu menghulurkan pertolongan kita sesama kita. Kerana Nabi SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi kita bersifat dengan pemurah dan lebih-lebih lagi dia menjadi murahnya pada bulan Ramadan, seolah-olah lebih daripada angin tiun yang kuat, angin yang kuat lagi. Maka marilah pada bulan ini muhasabahkan diri kita dan hulurkanlah pertolongan, lebih-lebih lagi menyediakan iftar as-saimin, menyediakan makanan untuk berbuka puasanya pada bulan Ramadan. Mana-mana masjid ada kuasa untuk membuat persediaan bagi makmumnya, maka silakanlah buat. Mana-mana tempat yang tidak kuasa, mana-mana kampung yang tak kuasa nak buat, maka himpunkanlah dan bagikanlah kepada jiran tetangganya, buatkanlah makanan, buatkanlah manis dan makanan, dan hulurkanlah sekadar kekuasaan kita, walau bisyikit tamar, walaupun sekadar sebiji buah tamar, walaupun sekadar setengah air, sejebur air, ataupun sebanyak mana kekuasaan kita. Maka ingatlah, man fattara saiman, barang sesiapa yang memberi buka puasa kepada orang puasa, kana lahu, maka bagi dia mendapat pahala puasa seorang yang berpuasa itu, la yanqusu min ujurihim syai'a, dia tidak kurang langsung daripada pahala puasa orang yang dia memberi makanannya. Maka marilah tambahkanlah semangat kita, dan pada bulan yang akan datang ini azamkanlah dengan hati yang kuat tentang ibadat kita. Kadang-kadang boleh jadi kalau kita tidak sempat dimatikan oleh Allah Ta'ala pada keesokan hari atau malam ini, ataupun esok dan lusa belum sampainya Ramadan, tetapi hati sudah ada niat, azam sudah berada pada diri kita, insya-Allah man hamma bihasanatin, barang sesiapa yang niat untuk buat satu kebaikan, maka Allah Ta'ala akan tuliskan satu kebaikan baginya dengan azam dan niat serta bersungguhnya dan berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, supaya Allah Ta'ala sampaikan kita pada bulan Ramadan pada tahun ini insya-Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. الله سلم لنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.